So, okay geng, hari ni aku ada dekat KTM Premier Kuala Lumpur. Hari ni kita nak cakap pasal warranty. Apa yang kita perlu tahulah bila sebelum korang nak beli motor KTM ni. Bukannya semua benda tu manis lah. Ada benda kadang-kadang tu masam juga. Sebab kadang-kadang ada yang macam nasib tak nak berapa nak baik kan. Adalah kadang-kadang bila korang beli motor ni ada faulty lah, daripada kilang ke apa ke. Antaranya macam maybe ada yang mengalami masalah gasket bocor, lampu yang bermasalah ataupun dan sebagainya lah. So apa yang kita perlu tahu mengenai waranti daripada KTM? Apa yang dijanjikan KTM Malaysia sebenarnya, dia boleh meluluskan claim waranti korang dalam masa 1 jam ataupun 60 minit lah. Kalau faulty part tu, kerosakan lebih kilang tu adalah daripada common faulty lah. Common faulty tu macam kebanyakan motor mengalami masalah yang sama. Contoh macam gasket bocor, meter mungkin ada problem ke apa ke. So kelulusan tu boleh diberikan dalam masa 60 minit lah. Tapi untuk non-uncommon lah, benda-benda yang jarang-jarang berlaku, apa macam rim bengkok ke, ataupun yang enjin, bahagian dalaman enjin, komponen enjin tu yang mengalami masalah lain ke. So diorang berjanji diorang boleh bagi dalam masa 24 jam. Apa yang korang perlu buat untuk datang claim lah. First sekali, korang kena pergi claim dekat authorized dealer ataupun authorized workshop lah. Antaranya KTM Premium Kuala Lumpur, macam OBS, CA Kajang, We Rider, We Biker Bike Station, macam apa TKC dekat Penang kan. So korang boleh bawa motor korang yang korang suspek ada masalah tu, korang boleh bawa pergi ke authorized dealer, dan korang boleh dapatkan untuk dia punya mekanik ataupun technician untuk melakukan pemeriksaan dan evaluate lah, subject to term and condition lah. So perkara tiga seterusnya tu bukan kerja korang. Apa yang akan dibuat oleh authorized dealer ni adalah untuk submit korang punya claim kepada kilang ataupun KTM Malaysia, dan subject untuk approval lah. So bahagian keempat, defective part yang untuk diganti tu, barang-barang yang rosak tu akan digantikan. Itu saja. Tapi bear in mind, kadang-kadang barang-barang ni memerlukan masa lah untuk diganti. Kadang-kadang kalau kilang ada macam authorized dealer tu ada barang tu, dia orang boleh buat immediately. Kalau tak ada, mungkin dia orang memerlukan kilang untuk hantar, ataupun mungkin memerlukan untuk satu jangka masa panjang lah, untuk kerosakan yang macam uncommon. Kerosakan yang uncommon macam crankshaft ke apa ke, yang macam spare part dia mungkin tak banyak, tu memerlukan sedikit masa lah. Berapa masa? Berapa lama motor korang dilindungi oleh waranti? Okey, benda ni secara directnya untuk setiap motor KTM yang deactivate, motor sikap baru yang deactivate, daripada day 1 dia deactivate, dia akan mengambil masa dalam 48 bulan lah. Waranti dia tu akan hidup selama 48 bulan, dan tidak tertakluk kepada limit mileage. Itu yang bagus dia lah. Maksudnya kalau kata setahun tu korang pakai 100,000 ke 200,000 ke, 2 tahun tu 200,000 kilometer ke, tak ada masalah, as long as korang mengikut term and condition yang diberikan lah. Antaranya term and condition dia sebenarnya mudah je. Korang apa-apa korang perlu buat servis tu, korang kena hantar ke authorized service, authorized dealer ataupun authorized workshop untuk buat, dan korang kena pastikan servis atau maintenance yang dilakukan tu direkodkan. Kat mana direkodkan, korang boleh tengok lah dalam video aku yang ni, aku pernah buat lah, untuk dapat check macam mana korang punya, nak check sama ada motor korang tu, record servis korang tu dimasukkan atau tak oleh dealer. Yang bagusnya motor ni, dia waranti dia tertakluk kepada motosikal tu sendiri. Maksudnya kalau katakan dalam masa setahun, owner pertama dia dah pakai dan dia jual kepada owner kedua, pembeli baru tu masih lagi entitled untuk waranti lah. The balance lagi, katakan lagi setahun tu, dia masih lagi entitled untuk claim waranti tu, dengan syarat
term and condition tu diikut lah. Maksudnya service maintenance record tu semua kena ada lah, kena cantik lah dekat authorized dealer. Itu yang paling penting lah. Dan sebenarnya adalah lagi selain pada tu, macam penukaran part-part yang unauthorized. Penukaran part, contoh macam sebenarnya exhaust pun sebenarnya tertakluk pada waranti juga. Benda-benda yang berkaitan dengan enjin lah, enjin ataupun benda-benda yang berkaitan dengan elektronik pun sebenarnya akan menyebabkan void warranty. So sebab tu korang kena berhati-hati lah dalam benda ni. Kedua, service repair work ni pun mesti dekat KTM workshop lah. Ketiga, spare part ataupun mana-mana yang berkaitan dengan enjin ataupun apa-apa bahagian yang tertakluk kepada warranty ni, spare part tu mestilah menggunakan yang part yang di approve oleh KTM. Dan seterusnya, contoh macam korang tukar minyak hitam, kena pastikan, sebab sekarang ni contoh minyak hitam yang approved by KTM cuma ada 2 sahaja, iaitu Motorex dan juga brand daripada ELF. So itu yang korang kena pastikan betul-betul lah. Dan motosikal tu mestilah disimpan di tempat yang bersesuaian lah. Bukannya korang letak benda tu dekat gunung berapi ke apa, benda-benda yang technically sesuai untuk disimpan motosikal lah. Dan motosikal ni mestilah digunakan untuk kegunaan dia. Contoh motosikal ni digunakan kat jalan raya, pakai kat jalan raya. Bukannya korang gunakan ni untuk angkut macam barang-barang berat ke, buat macam kegunaan yang tak bersesuaian lah. Apa yang tak termasuk, kalau nak cakap masuk tu banyak sangat nak tunjuk kan. So antara benda-benda yang masuk lah, yang tak masuk dalam warranty ni adalah benda-benda mostly wear and tear. So antaranya piston, silinder, spark plug, bateri, fuel, filter, oil filter, clutch, bulb, lampu, rantai, bahagian-bahagian brake ni, brake disc, brake sinter, benda-benda yang wear and tear lah. Tayar, hose, benda-benda yang getar, rubber parts tu memang tak termasuk dalam warranty. Yang kedua adalah bahagian-bahagian macam minyak, daripada segi minyak hitam, lubricant, brake oil, lepas tu grease, lepas tu mungkin kalau yang pakai bateri sel basah, so tu coolant pun tak termasuk. And then benda lain adalah inspection ataupun servis-servis lah, cleaning works pun tak termasuk dalam warranty juga. And then benda lain seperti kalau terdapat macam corrosion ataupun macam motor tu dah berkarat, sebab korang bawa melalui ke air laut ke apa benda kan. So benda tu pun chipping ke, benda-benda yang kena stone chip ke apa, semua benda tu pun tak di cover oleh warranty lah. Dan semua perkara yang macam sama ada secara terus ataupun tidak, secara indirect atau direct atau indirect lah, penyalahgunaan motosikal ni lah. Contoh macam korang sewakan motosikal ni, korang gunakan dia untuk bawa orang, ataupun korang macam dia rosak semasa towing ke, loss of damage ke, tu memang tak ditanggung lah. Dan macam aku cakap tadi lah, estetik ataupun apa-apa yang macam vehicle tu ada minor flaw kan, normal running, noise ataupun vibration tu pun tak ada dalam warranty. Dan satu lagi sign of aging lah. Macam kalau korang tengok video aku sebelum ni kan, aku ada cerita pasal motor NOS kan, new old stock kan. Kan ada sign of aging macam berkarat, color dah luntur, tu pun tak di cover oleh warranty. Tapi pengecualian untuk KTM Malaysia, satu benda yang sebenarnya wear and tear dia cover tapi hanya sehingga 15,000 km adalah benda ni, fork ni dia tertakluk dalam warranty walaupun dia wear and tear, tapi hanya sehingga 15,000 dan juga hanya sekali penggantian lah untuk repair barang. So yang ni sahaja yang termasuk dalam warranty dari segi barang-barang wear and tear lah. Aku rasa in general itu sajalah. Ini korang perlu tahu lah sebelum korang beli motor KTM lah, supaya tak salah faham. Sebenarnya aku rasa
Benda ni bukan hanya untuk motosikal KTM, tapi semua jenis motosikal dan kenderaan lah. Sebab memang kereta ke motor ke barang-barang wear and tear ni memang tak ada masuk dalam warranty pun. So itu sajalah geng. Kita berjumpa dalam video akan datang. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Jeffrey dan juga Mr. Vincent. Mr. Jeffrey KTM Premium Kuala Lumpur dan Vincent daripada Bike Station, sebab dia orang sudi berkongsi kat aku lah dengan pasal benda-benda warranty ni. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh jumpa dengan dia orang lah, ataupun mana-mana authorized dealer yang lain. So itu sajalah geng. Kita berjumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum.